Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Apa khabar semua? Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengurniakan kepada kita semua kesihatan dan keselamatan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Antara soalan juga yang sering diterima adalah berkaitan dengan sahur. Sahur dan segala yang berkaitan dengannya. Perlu ataupun tak perlu nak bersahur, tentang waktu imsak, tentang makan walaupun sudah dilaungkan azan dekat radio, apakah hukumnya? Jadi terlebih dahulu kita nak kena faham dulu tentang sahur. Apakah itu sahur? Hukumnya apa? Jadi bersahur itu adalah sunnah dan ia bukanlah syarat sah berpuasa. Jadi ia merupakan amalan Nabi SAW. Dan Nabi SAW, kalau Nabi berpuasa, Nabi ini selalu akan melaksanakan sahur. Nabi bersabda dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bersahurlah kerana padanya ada keberkatan. Pada sahur tu ada keberkatan. Jadi anda juga digalakkan untuk melambatkan makan sahur, tetapi janganlah sehingga terlalu lambat sampai nak dekat terbit fajar. Daripada Abi Dzar, seorang sahabat Nabi SAW, beliau meriwayatkan daripada Nabi SAW hadis yang berbunyi, sentiasalah umat aku itu dalam kebaikan selama mana mereka melambatkan sahur dan mempercepatkan berbuka. Jadi waktu sahur tu kita buat yang paling lambat tu bagus, dan sama juga dengan berbuka ini kita segerakan, kita cepatkan dan jangan kita lewat-lewatkan. Jadi bersahur juga dapat menguatkan tubuh badan seseorang. Ia meringankan kepayahan berpuasa kerana kurangnya masa kita menahan lapar dan dahaga. Nabi bersabda dalam hadis yang lain, makanlah sahur kerana ia menolong menguatkan kamu berpuasa pada siang hari. Jadi oleh itu agama Islam ini sentiasa memberi kemudahan dan galakkan agar manusia suka untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah menyegerakan waktu berbuka dan melewatkan waktu untuk bersahur itu merupakan antara panduan utama Islam berkaitan dengan berbuka dengan juga bersahur. Maka Islam ini menggalakkan umatnya untuk bersahur walaupun dengan sedikit. Dalam hadis yang lain Nabi berkata walaupun dengan sebiji kurma ataupun seteguk air. Jadi ini merupakan sunnah Nabi SAW. Maka perlu ataupun tidak ada niat khusus untuk sahur? Tidak perlu. Tidak ada niat yang khusus untuk sahur ataupun hatta untuk berbuka puasa. Niat khusus yang ada sebenarnya adalah untuk amalan puasa itu sendiri. Yang disunahkan adalah untuk membaca doa makan dan minum sebelum seseorang itu sahur dan sebelum seseorang itu berbuka. Sewaktu berbuka, seperti mana yang kita dah terbiasa, kita boleh baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, untuk kamu aku berpuasa dan kepada kamu aku beriman dan dengan rezekimu aku berbuka. Ada satu soalan juga yang berkaitan dengan isu ini, berkaitan dengan imsak. Ada orang yang tak faham apakah agaknya maksud di sebalik waktu imsak. Sedangkan waktu subuh tu dah jelas. Kenapa perlunya ada waktu imsak? Jadi ada jemaah yang kurang faham, dia lihat dekat kalender, ada maksud, ada imsak dekat situ, ada waktu imsak. Sedangkan waktu subuhnya jelas. Jadi kenapa perlu ada waktu imsak? Imsak ini dalam bahasa Arab, ia bermaksud waktu menahan diri daripada makan. Jadi digalakkan seseorang yang ingin berpuasa untuk memastikan bahawa beliau mempersiapkan dirinya terlebih awal untuk berpuasa. Jadi ditetapkan satu waktu tertentu beberapa minit sebelum waktu rasmi subuh agar seseorang itu boleh berhenti untuk makan sehingga dia sempat untuk menghabiskan makanan, membersihkan mulutnya, lalu menantikan waktu subuh dan memulakan ibadah berpuasa. Sebab itu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, fakulu washrabu, maka makan dan minumlah sehingga menjadi jelas benang putih. Benang putih ini bahasa kiasan, maknanya cahaya daripada benang hitam, iaitu kegelapan malam daripada waktu fajar. Maksud Allah apa? Maksudnya adalah dengan terbitnya fajar, seseorang yang berpuasa seharusnya sudah bermula dengan ibadah puasa dan sudah berhenti daripada makan. Tambahan daripada ini, ada sepotong hadis Nabi SAW yang mana seorang sahabat bernama Zaid ibn Thabit. Beliau bercerita
Beliau bercerita bahawa dulu beliau pernah bersahur dengan Nabi SAW. Jadi setelah itu Nabi SAW melaksanakan salat subuh. Jadi setelah sahur, Nabi buat salat subuh berjemaah. Maka orang tanya kepada Zaid ibn Sabit, "Wahai Zaid, berapakah jarak waktu antara waktu sahur yang Nabi buat dengan waktu salat subuh yang Nabi laksanakan?" Maka Zaid menjawab, sekitar masa membaca 50 hingga ke 60 ayat Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW ini melaksanakan sahur Nabi begitu dekat dengan waktu subuh. Jadi itu yang pertama. Poin yang kedua, ia juga menunjukkan bagaimana para sahabat ini amat memerhatikan masa sahur itu. Dan bagaimana masa sahur ini dipastikan berakhir sebelum masuk waktu subuh. Jadi perlu untuk kita berusaha untuk menjaga waktu imsak. Kita berusaha kalau dah sampai waktu imsak, kita sudah insya-Allah sudah selesai makan. Kalau belum selesai pun kita cuba untuk settlekan makanan kita. Katakanlah ada soalan lagi, seseorang itu terlewat bangun. Dia lewat bangun, tahu-tahu bangun saja walaupun belum subuh tapi dah masuk waktu imsak. Waktu itu boleh ke tak boleh dia nak makan? Anda ketika itu masih lagi boleh makan, tapi perlu berhati-hati dan memastikan untuk menghentikan makanan sebelum azan subuh nanti. Ini merupakan pendapat yang paling selamat. Saya faham ada beberapa ulama lain yang berpendapat sekiranya sudah azan subuh pun anda kalau ada makanan dekat mulut boleh telan. Itu kerana ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang sedemikian rupa. Tetapi pendapat mazhab Asy-Syafi'i dalam isu ini sebenarnya merupakan pendapat yang paling selamat. Kerana ia merupakan pendapat yang berdasarkan kepada keyakinan. Kerana itu, sekiranya anda terlewat bangun dan anda bangun pada waktu imsak, pastikan bahawa anda telah selesai makan sahur sebelum azan subuh berkumandang.